Okey, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okey, untuk kelas tambahan hari ini kita nak fokus kepada tackle paper 1 di mana soalan yang cikgu bagi tu adalah soalan yang famous untuk paper 1. Okey. Kemudian kita daripada soalan tu kita buat sedikit ulang kaji lah. Okey, so setakat ni baru ada 6 orang, jadi maksudnya yang tak masuk lagi Ika, Alia dengan Syahmi kan. Okay. Okay, kita tengok soalan. Okay, sekejap. Window. Okay, nampak tak soalan dekat skrin? Okay, sekejap tengok boleh cantik tak. Okay, bertulis. Okay, sekejap cikgu tengok ada message. Okay, so 3 orang lagi ni belum masuk. Alia dengan Ika dengan ni Okay, first kamu dah buat dah soalan ni kan? Reza Okay, ke cikgu bukan bagi Alia? jawapan dulu. Ya? Reza Kan? bukan Alia. Oh, Reza, Alia sudah ada. Oh, sorry. Alia awal lagi kan? Okay, Reza, Ika dengan Syahmi. Okay, cikgu bagi jawapan dulu. Kamu boleh tak check dulu? Okay, nombor 1 Boleh. hingga nombor Okay, 16. Ada 16 soalan je. Okay, soalan 1 jawapan dia C. Okay, tanda dulu C. Cacing. Okay, nombor 2 cacing. Okay, nombor 3 jawapan dia dadu. Nombor 4 jawapan dia C. Okay, welcome Syahmi dah masuk. Okay, nombor 5. Nombor 5 jawapan dia A. Nombor 6 jawapan dia B. Nombor 7 jawapan dia bola. Okay, nombor 8 jawapan dia C. 9 jawapan dia dadu.
10 jawapan dia dadu. 11 jawapan dia A. 12 dadu. 13 dadu. 14 bola. 15 jawapan dia C. 16 jawapan dia A. Okay, so semua orang kira dulu tengok berapa betul. Okay, kemudian kamu tulis kat ruangan chat tu berapa betul. Okay, Ika dah masuk dah. Okay, last week punya kelas kan? Kelas kimia tu Reza masuk tak? Ingat? Rasa macam masuk je. Masuk. Okay, tak apa. Okay, tulis kamu punya berapa betul? Takkan tak habis kira lagi. Cikgu nak PM dia. Okay, Mastura 12. Okay, next. Siapa lagi? Okay, Mastura ni paper 1 dia memang macam okay. Paper 2 tak menjawab. Okay, lagi cepat. Google 11. Syahmi 11. Okay, Izwan 10. Adriana 11. Hadi 11. Okay, Jali sebut 11 kan? Masura 12. Okay, so topik paper, okay, topik 1 dengan 2 pun sebenarnya adalah satu topik yang agak mudah juga. Okay, yang sepatutnya memberi markah kepada kamu lah. Okay, so kita tengok soalan. Okay, sambil kita bincang soalan, kita akan buat revision. Okay, so soalan yang pertama. Okay, Raja menunjukkan sebatang pembaris. Inci adalah contoh bagi. Okay, so ingat ini termasuk dalam kuantiti. Kalau kuantiti kita ada kuantiti apa? Kuantiti kuantiti asas, kuantiti terbitan, lepas tu kuantiti vektor dan kuantiti skalar. Okey, tapi yang ni untuk unit. Okey, sebab inci ni dia adalah untuk panjang kan, tapi unit dia unit apa? Okey. Okey, panjang, kalau panjang unit SI dia mestilah meter kan? Okey, so unit SI salah. Okey. Unit metrik.
Okey, unit metrik ni maksudnya unit lain yang kita gunakan. Okey. Tapi inci ni bukannya semua orang guna. Okey. Macam kalau unit panjang yang lain selain pada meter, kita guna apa? Sentimeter, milimeter, okey, ataupun kilometer. Yang tu unit metrik. Maksudnya kita masukkan dia dengan prefix. Okey. Tapi kalau unit imperial ni maksudnya macam unit lain yang ada setengah kawasan guna, ada yang tak guna. Okey, maksudnya dia tak boleh dipecahkan. Inci ni kita tak boleh nak prefixkan dia macam milimeter ke, dia tak sama kan dengan milimeter. Okey, sebab inci ni dia ada nilai tertentu kan. 1 inci sama dengan 1.6 cm macam tu. Okey, so dia tak maksudnya dia perkadaran dia tu tak secara langsung. Kalau macam cm, mm kita tahu dah kan. Kalau cm maksudnya 0.1 kan meter. Kalau mm 0.001 meter. Tapi kalau inci macam mana nak tukar dalam meter? Okay, so ni unit imperial. Tapi cikgu rasa macam dalam buku teks kita tak belajar kan. Okay, tapi ni sebagai contoh lah kalau ada soalan macam ni kan. Okay, so kamu ingat unit SI memang kamu kena hafal. Okay, untuk panjang ialah meter. Unit metrik dia adalah cm, mm, km. Okay, kalau unit imperial dia macam inci, lagi apa lagi? Yang ada setengah kawasan pakai, setengah kawasan tak guna kan. Macam inci, lepas tu hasta, lepas tu feet kan, kaki. Okay, sebab macam kalau dekat UK dia pun suka guna batu kan, miles. Lepas tu guna kaki liat macam tu lah. Okay, tu bukan unit yang satu dunia guna Jadi dia sebagai unit imperial. Okay, ada soalan tak? Fahrenheit, betul-betul. Okay, sebab unit dia Kelvin dan juga darjah Celsius saja. Okay, tapi sebelum ni cikgu tak pernah jumpa lagi lah soalan macam ni. Okay, sebab selalunya dia akan bagi unit SI dengan unit bukan SI je lah kan. Okay, so kali ni ada imperial pula. Okay, next. Okay, nombor 1 ni semua betul ke? Angkat tangan siapa betul. Okay. Okay, salah. Okay. Okay, Ika betul. Okay, so next nombor 2. Antara pasangan berikut yang manakah menunjukkan pasangan kuantiti fizik dengan unit yang betul. Okay, ingat soalan macam ni memang famous. Okay, memang ada dalam paper 1 mesti ada. Mesti dia nak pasangan kuantiti fizik, lepas tu dengan unit. Okay, so nak tak nak kalau kamu tengok set-set soalan mesti ada. Sebab kan cikgu dah kata soalan paper 1 dia ikut topik kan. So dari depan kamu akan jumpa dulu 5 soalan pertama mesti soalan pasal kuantiti. Okey, antara pasangan berikut menunjukkan pasangan kuantiti fizik dengan unit yang betul. Okey, so dia akan bagi kuantiti yang macam bukan yang senang-senang kan. Okey, contohnya pecutan. Pecutan, betul ke salah ni? Salah. Okey, salah. Dia kena MS negatif 2 kan? 2. Okey, berat kilo. Betul ke salah? Salah. Salah. Okey, kalau kita sebenarnya kita dah silap dah tahu. Kita selalu kata berat dalam kg. Sebenarnya bukan.
Berat bukan dalam kg. Berat dia punya unit Newton. Okay, ingat berat adalah Newton. Sepatutnya kalau kamu nak kata berat kamu 50 kg, sebenarnya kamu kena cakap berat saya ialah 500 Newton sebab 50 kg bersamaan dengan 500 Newton. Okay, berat bukan kg tau, sepatutnya jisim. Jisim saya 50 kg, baru betul. Okay, tapi kita dah disalah anggap dah, kita semua guna berat kan, tapi sebenarnya jisim. Okay, so ni salah. Okay, seterusnya. Arus elektrik, ampere. Betul tak? Betul lah, okay. Dan arus elektrik adalah unit apa? Dia adalah kuantiti asas. Okay, ingat kuantiti asas. Asas. Dia memang dah tak boleh dipecahkan dah, dia punya unit. Okay, so arus adalah ampere. Okay, suhu. Suhu darjah Celsius. Kamu jawab yang ni ke? Banyak jawab D ke? Okay. Betul saya betul. Okay, selalunya kalau dia nak unit yang betul, dia nak unit SI tau. Okay, so unit SI dia sebenarnya adalah Kelvin. Okay, darjah Celsius ni adalah bukan unit SI. Dia adalah, kalau sini dia masuk unit metrik lah sebab dia boleh ditukarkan. Sekejap darjah Celsius, sekejap tukar kepada Kelvin. Okay. Next, nombor 3. Okay, soalan macam ni pun famous juga. Okay, soalan 1 hingga 5 memang akan ada soalan macam ni Okay, dia bagi rumus, kemudian kita kena buat apa? Okay, daripada rumus, okay, selalunya dia boleh sama ada dia nak hubungan ataupun dia nak graf. Okay, kalau buat lawan graf, X lawan Y, Y lawan X, macam mana graf dia yang betul. Ataupun kat sini kita kena terbitkan semula. Okay, contoh kata T sama dengan 4 pi, tiba-tiba dia nak G. Okay, ataupun dia kata dia nak G, G sama dengan apa? Kita kena pusing balik dia kan. Okay, so kalau soalan rumus ni dia boleh tanya 3 benda ni Okay, so untuk yang first dia tanya hubungan kan. Dia nak hubungan. Okay, atau berikut manakah benar? Okay, yang manakah benar? Okay, so yang pertama, T berkadar dengan length. Okay, T berkadar terus dengan length. Salah. Okay, Sebab tengok ada ni, length. Okay, kalau ikutkan, dia sama aras kan? Kan cikgu kata, kalau sama level, dia berkadar terus. Kalau dia tak sama level, ke bawah berkadar songsang. Okay, kalau ikutkan betul lah. Dia berkadar terus. Okay, tapi sekarang kita ada punca kuasa. Kalau kamu tekan kalkulator kan, kalau punca kuasa, dia jadi apa? Nilai dia. Okay, kuasa setengah kan? Okay, tapi kalau hubungan, kamu ingat ni kalau sama level berkadar terus. Kalau tak sama level berkadar songsang. Okay, ni first kamu kena ingat. Okay, kalau ikutkan yang ni macam betul lah. Okay, tak apa. Kita tengok yang kedua. T berkadar songsang dengan G. Okay, kalau ikutkan betul juga. Ni kan G duduk bawah dengan T. Okay. Tapi sebab kita ada tanda punca kuasa. Kalau kita nak buang punca kuasa ni, T akan jadi kuasa 2 kan? Betul tak? Betul. Okay. Bila T sama dengan kuasa 2, sepatutnya dia kena kata T kuasa 2 berkadar songsang dengan G baru betul. Okay. Sebab dia dah jadi lain. Disebabkan oleh ada punca kuasa ni. Okay, graf T melawan L mewakili graf lurus. Salah.
Okay, sebab tu kan kita buat eksperimen bandul dengan inersia, kita kena kuasakan dua kan. Okay, ingat tak kalau pasal bandul kan, kalau T lawan L sahaja sebenarnya dia akan jadi graf lengkung macam ni. Okay, sebab tu kita kena tukar T kuasa 2 lawan L, barulah dapat graf lurus. So jawapan D, graf T melawan L mewakili garis lurus, baru betul. Okay, ingat tak kamu buat eksperimen bandul tu kan, kena buat T kuasa 2 kan? Kalau bandul dengan inersia lah selalunya untuk tempoh. Okay, kalau tak, kamu akan dapat graf macam ni, lengkung. Okay, ingat kamu take note untuk case bandul dengan inersia yang mana ada tempoh, dia mesti kena T kuasa 2. Okay. So kat A ni kenapa salah? Sepatutnya dia kena kata T kuasa 2 berkadar terus dengan L, baru betul. Ataupun T kuasa 2 berkadar songsan dengan G. Okay, baru betul. Kalau macam ni tak, dia jadi melengkung. Okay, ada soalan tak? Ika okay? Ada cikgu. Okay, tak ada. Okay, siapa betul ni? Angkat tangan. Okay. Okay, good. Okay, seterusnya. Okay, soalan belajar eksperimen antara suhu dan masa bagi air dan sebuah bikar yang dibiarkan untuk menyejuk. Okay, dalam eksperimen ini pemberi ubah manipulasi bergerak balas dan dimalahkan ialah. Okay. So, kita tengok mana nak dapat hint dia. Seorang pelajar menjalankan satu eksperimen untuk mengkaji hubungan antara suhu dan masa bagi air dalam sebuah bikar yang dibiarkan untuk menyejuk. Dia menuangkan air panas ke dalam sebuah bikar dan mengambil suhu air pada selang masa 1 minit. Pada selang masa tetap 1 minit. Okey, dia menuangkan air panas ke dalam sebuah bikar dan mengambil suhu air pada selang masa 1 minit. Okey, so macam mana kamu tahu mana manipulated, mana responding, mana fixed? Okey, tengok ni. Dia kata dia menuangkan air panas ke dalam sebuah bikar dan mengambil suhu. Okey, ni mengambil suhu ni maksudnya ini adalah bergerak balas kan sebab dia nak ukur. Maksudnya dia ukur. Dan dia menuangkan air panas ni sebenarnya adalah manipulated. Maksudnya dia dah tetapkan dah berapa jisim ataupun isi padu. Okay. Kemudian dia kata selang masa tetap. Ni tetap. Okay, so sebenarnya ini adalah fixed variable dia. Okay, so boleh ubah, kamu tak boleh kata suhu. Manipulasi dia apa? Okay, so jawapan dia C. Jisim adalah manipulated, responding adalah suhu dan masa adalah dia punya fix dia. Okay, ingat kalau satu lagi take note, kalau untuk eksperimen haba, kita tak guna isi padu tau. Okay, ingat tak haba kan Q sama dengan MC theta. Jadi sebenarnya kita kena guna mass. Okay, apa-apa eksperimen tentang haba, kita nak letak air tu berapa banyak, kita bukan ukur guna isi padu berapa isi padu dia. Tapi kita kena ukur jisim sebab rumus Q sama dengan MC theta. Dia berdasarkan mass. Kan kita belajar muatan haba tentu dia bergantung kepada mass kan. Okay. Jadi kena guna mass. Sebab tu kat sini mass dia tak guna isi padu. Okay. Dia tak guna volume. Okay, faham kamu kena kaitkan jugalah dengan topik-topik yang kamu belajar. Okay, ni tajuk haba kan. Tapi kenapa masuk bab 1? Sebab dia masuk dalam rumus. Kita nak tengok rumus. Okay, seterusnya.
Okay, dia dah masuk bab 2 dah pasal spring kan. Hubungan antara jisim bayi dengan pemanjangan spring. Okay, tengok gambar ni apa beza? Okay, apa beza spring pertama dengan kedua? Apa yang beza gambar ni ah? Pemanjangan dah. Okay, pemanjangan dia dengan dia punya baby kan? Ya. Baby ni yang pertama ni kecil, yang ni yang besar. Okay. Okay, so yang betul. Okay, ketebalan daun sama kan? Tak berubah. Okay, sebenarnya yang berubah adalah jisim bayi dan yang bergerak balas pemanjangan spring. Tengok dia bagi gambar je, kita kena fahamkan sendiri. Okay. Siapa betul soalan ni? Kena imajinasi sikit. Okay, Syami, Ika. Okay, Alia. Okay. Kalau cikgu pun keliru jugalah tengok apa yang beza. Tapi nampak tak ni baby ni besar. Cikgu rasa macam dia bagi besar gambar je kan. Gambar ni macam tak berapa ni lah. Okay, seterusnya nombor 6. Okay, Raja menunjukkan dua situasi di sebuah gazebo di halaman rumah Daniel. Apakah inferen yang bersesuaian? Okay, kenapa masuk topik satu walaupun tajuk elektrik? Sebab bab satu kan pasal eksperimen kan. Langkah-langkah penyiasatan saintifik. Jadi kamu kena tahu inferen apa dia? Okay, ingat kalau ayat inferen untuk fizik. Okay, kamu take note inferen dia mesti okay, manipulated. Kalau kita buat manipulated dulu ataupun X M dipengaruhi kan. Kalau nak kata ayat bergantung, okay, sekejap. Ini padam tak? Okay, Syami ingat tak lagi kalau ayat untuk inferen? Tak ingat tapi mesti bergantung. Kalau semakin tu hubungan. Yes, betul lah. Okay, inferen kalau dalam fizik banyak guna bergantung. Kalau bergantung dia akan jadi responding bergantung kepada manipulated. Okay, maksudnya ataupun Y bergantung kepada X. Okay, tu kalau nak guna ayat bergantung. Satu lagi boleh juga kita guna ayat dipengaruhi atau mempengaruhi. Okay, so inferen yang pertama. Inferen yang kedua kita boleh buat X mempengaruhi. Okay, kamu tahu lah kan X tu apa, Y tu apa X mempengaruhi Y. Ataupun manipulated mempengaruhi responding. Ataupun yang ketiga kita boleh guna dipengaruhi. Kalau dipengaruhi kena tukarlah Y dipengaruhi oleh X. Okay. Okay, so dalam eksperimen ni apakah X, apakah Y? Okay, manipulated dalam eksperimen ni ialah panjang wire. Dan responding dia ialah kecerahan mentol. Okay, so kalau ni tengok yang pertama panjang wire bergantung kepada kecerahan mentol. Betul ke salah? Salah. Okay, salah. Okay, kalau C semakin bertambah, okay dah bukan inferen. D semakin berkurang pun bukan inferen. Jadi
B lah, kecerahan mentol bergantung kepada panjang wire. Okay, so ada 3 lah boleh buat untuk inference. Okay. Okay, seterusnya. Okay, nombor 7. Okay, laluan COVID fun run. Okay, dah masuk dah COVID dalam ni. Okay, ni bab 2 Okay, berapakah sasaran bagi pelari tersebut? Okay, siapa betul? Okay, yang ni rasa tak ada masalah kot. Kamu tahu kan? Okay, angkat tangan yang betul. Okay, Syahmi, Kugan, Alia. Okay, Adriana salah ke? Okay, Izu betul. Okay, soalan kalau macam ni kan, kamu kena take note sama ada dia nak sasaran ataupun satu lagi apa? Jarak. Jarak kan? Okay. Ingat jarak adalah kuantiti skalar, tak ada arah, sasaran adalah vektor. Okay, ingat bila dia kata dia nak sasaran, sasaran maksudnya jarak terdekat dari titik A ke titik B. Okay, kalau kamu start kat sini, finish kat sini, jarak terdekat dia yang ni lah. Okay, tu adalah sasaran. Okay, so macam mana nak jawab? Gunakan teorem. Okay. So kat sini kita ada 6, sini ada 8, so sini berapa? Kalau teorem. Kan kalau dalam matematik rasanya kamu dah hafal lah. Kalau 8, 6 pasangan dia 10. Betul? Kalau 3, Betul. 3, 4, 5 pasangan dia. 3, 4, 5. Okay, kalau tak tahu macam mana nak buat, dia adalah 6 kuasa 2 tambah 8 kuasa 2 punca kuasa balik kan. Nak dapat X tu. 36 tambah 64 punca kuasa. So dapat 10. Okay, kalau zaman cikgu dulu kan tak boleh guna kalkulator yang ni, memang kalkulator biasa je. Memang kena buat jalan kira lah. Kalau kamu sekarang tekan kalkulator je dapat dah jawapan. Okay. Okay, nombor 8. Okay, tajuk kegravitian. Okay, satu bulu pelepah dan bola dijatuhkan serentak dalam bilik vacuum. Antara pernyataan berikut manakah adalah betul? Okay, bola akan sampai terlebih dahulu. Betul ke salah? Salah. Salah. Bola dan bulu pelepah mengalami jatuh bebas. Betul. Betul kan? Sebab dalam vacuum. Bola mempunyai hal laju lebih tinggi berbanding bulu pelepah. Salah. Okay. Dia pecutan sama hal laju. Okay, dia tengok bulu pelepah dan bola akan sampai di lantai pada masa yang sama. Okay, ini betul. Okay, jawapan dia 2 dan 4. Okay, so answer salah lah. Okay. So ingat untuk peringkat kamu, peringkat SPM, selalunya dia akan bagi fenomena jatuh bebas. Okay, jatuh bebas ni maksudnya dia mengalami. Okay, Reza baru masuk. Okay, buka kamu punya modul modul paper 1. Okay, jatuh bebas. Okay, kalau jatuh bebas ni kamu ingat syarat dia. Okay, dia akan bagi tahu dia dalam vacuum. Okay, kemudian bila vacuum dia akan mengalami pecutan apa? Pecutan graviti iaitu 9.81 ms negatif 2. Okey, kemudian yang ketiga dia akan jatuh
dalam masa yang sama. Okey. Tapi kalau dia kata okey, bulu pelepah dengan bola ni dijatuhkan daripada satu bangunan tinggi. Okey, kalau macam tu mengalami jatuh bebas ke tak? Tu mengalami jatuh bebas ke tak? Macam mana you? Kalau dia kata bola dan bulu pelepah ni dijatuhkan daripada satu bangunan, bukannya dalam vacuum. Bukan. Okey, so dalam keadaan yang tu bukan jatuh bebas lah. Okey, sebab dia mengalami rintangan udara. Okey, tapi kalau macam zaman senior kamu, soalan SPM memang semuanya jatuh bebas. Dia takkan tanya soalan pasal yang bukan jatuh bebas. Okey, tapi cikgu harap janganlah keluar yang keliru kan. Okey, kalau kamu dengar je, kamu tengok je kalau hint dia kata vacuum, automatik itu adalah jatuh bebas. Okey, maksudnya tak ada rintangan udara. Tu baru dikira jatuh bebas. Okey, nombor 9 ni kalau ni mesti tajuk inersia ni. Okey, apakah yang akan terjadi kepada pelajar perempuan itu bila pelajar lelaki melepaskan pegangan tangannya? Potential energy of the student. Okey, kalau dia lepas, apa berlaku? Pegun salah lah kan? Okey, sebab dia pun tengah bergerak. Okey, pegun salah. Okey, bergerak ke P. Betul ke salah? Tak tahu, saya buat yang tu. Okey, move forward Q. Salah lah, dia tak akan bergerak ke Q. Okey. Sebenarnya ni soalan inersia ni tapi dia orang ubah suai ni. Okey. Tenaga kepayaan pelajar itu apa ni? Okey, so salah lah D ni. Jawapan dia B. Okey, ni bukan, kalau dia tanya pasal potential ke apa, itu tajuk pelanggaran. Okey, so dia tetap akan bergerak ke P sebab dia mengalami inersia. Kenapa? Sebab dia sedang bergerak kan? Bila dia sedang bergerak, dia akan kekal bergerak. Dia tak akan stop sendiri. Okay? So kalau ikut logik kamu pun memang dia still bergerak lah. Walaupun budak lelaki tu lepaskan tangan dia kan. Dia tetap akan bergerak ke depan. Okay, betulkan balik jawapan dia B. Okay, 10 objek manakah mempunyai inersia yang terbesar? Okay, so kat sini kena ingat ni, inersia. Inersia bergantung kepada apa? Apakah faktor dia? Okay, faktor inersia hanyalah jisim sahaja. Dia tak ada lain macam hal laju ke apa, tak kisah. Untuk inersia, selagi semakin bertambah jisim, semakin bertambah inersia. Okay, Kat kami tak nampak you kuasa tu. Tak nampak? Oh, tak nampak kuasa dia tu. Okay, mass tinggi, inersia tinggi. Okay, tapi kalau nampak pun, tak nampak pun mestilah antara B dengan D kan. Mestilah kapal tu lagi berat. Okay, maksudnya kamu tengok siapa yang lagi berat. Okay, kamu Syamil jawab apa? B? Tak nampak? B. Okay, kapal terbang dengan kapal laut mana lagi berat? Tak tahu you. 10 kuasa 5, yang bawah tu 10 kuasa 8. Tapi kapal bukan ada daya apungan lah. Okay, tak kisahlah dia ada daya apungan ke apa. Tengok, inersia. Inersia bergantung kepada apa? Berat sahaja. Jisim sahaja. Bukan berat jisim.
Macam okey, katalah kamu Kugen dengan Hadi. Siapa lagi jism tinggi? Saya Kugen. Kugen lah. So, inersia kamu lagi besar daripada inersia Hadi lah. Okey, dia tak nak bergantung kepada apungan ke apa tak. Okey, kamu jangan pandai-pandai tolak apungan pula. Okey. Sebab tu kapal laut ni kalau dia lagi 5 kilometer dekat jeti kan, dia dah kena break dah. Kalau dia tak break habis dia akan langgar jeti tu. Ataupun setengahnya dia dah tutup enjin dah. Walaupun dia tutup enjin, kapal tu masih bergerak. Kenapa? Kenapa? Sebab jisim dia sangat besar jadi dia mempunyai inersia yang sangat besar. Jadi dia susah nak berhenti. Okey, tapi kalau kapal terbang tutup enjin dulu macam mana? Okey, tak boleh kan? Okey, kapal laut je boleh buat macam tu. Okey, faham Inersia hanya bergantung kepada jisim sahaja. Okey, satu lagi cikgu nak tegur. Dalam soalan mana dekat soalan exam kita yang ada kuasa ni, kamu tak perasan siapa lagi besar. Ni tajuk radioaktif tu kan dia bagi soalan dia bagi apa ni? Tindak balas tu kan, dia punya tenaga kan. Okey, katalah X sama dengan 10 kuasa 10 negatif 12. Kalau Y 10, katalah yang ni 11. Dia bagi keliru kat kamu sini. 11 kali 10 kuasa negatif 13. Okey, sekarang cikgu nak tanya kamu. Antara X dengan Y, mana lagi besar? Bila kuasa negatif ni kamu jadi keliru. Negatif Okey, 12. Syafiq. X. X yang besar. Okey. Tapi kenapa ramai yang salah dekat soalan radioaktif tu? Kamu tengok yang depan je. Kamu tak tengok dia punya kuasa. Kuasa 13 maksudnya dia 0.0000000011. Kalau 12 dia kurang sikit kosong kat sini. Betul tak? Dia akan jadi 0.0000000000. Kat sinilah 10. Jadi yang ni lah lagi besar. Okay. Jadi tolong hati-hati tengok kuasa dia ni. Kalau kuasa dia negatif 13, maksudnya dia makin kecil, bukan makin besar untuk negatif. Okay. Boleh tak? Cuma rasa ramai yang salah tau. Alia, Ika salah kot. Okay. Yang dia suruh buat perbandingan tu antara tenaga tindak balas tu mana lagi besar. Kamu salah sebab kat sini. Bila sini salah, hubungan kamu pun jadi salah. Okay. Okay, so untuk yang baru masuk ni, okay, nanti cikgu akan buat rakaman untuk perbincangan kertas 2 Okay, lepas tu baru kamu tengok kat situ. Okay, result nanti kamu tengok SPPS je lah. Okay. Ataupun nanti Dah buka ada sekolah you. baru cikgu. Cikgu dah masuk dah dalam SPPS tapi rasanya belum, kamu tak boleh tengok lagi kot. Mungkin 25 hari bulan. Sebab deadline untuk isi markah sampai 25. Okay, kamu buka sekarang mungkin tak boleh kot. Okay, seterusnya lagi 6 soalan. Okay. Okay, ni kelihatan ali bomba tersentak ke belakang apabila air terpancut keluar daripada hos itu. Okay, ni tajuk apa? Siapa ingat? Momentum. Okay, momentum. Okay, antara penyertaan berikut yang manakah menerangkan situasi ini? Okay, momentum ni ada 3 kan? Ada 3 kes kan? Yang pertama, kenyal, pelanggaran kenyal, pelanggaran tak kenyal, kemudian letupan. Okay, cikgu nak tanya, yang ni kes apa? Kes apa ni? Izzuan, kes apa? Kes
letupan kan? Betul tak? Ya, letupan. Kes letupan ni kita panggil dia action reaction. Maksudnya kalau ada daya ke depan mesti ada daya ke belakang. Okay? Itu sebab nama dia action reaction. Dan sebenarnya dia adalah apa? Satu lagi. Prinsip kita panggil apa? Bukan prinsip, hukum. Hukum Newton berapa? Okay? Hukum Newton yang ketiga. Kamu kena tahu benda ni sebab kadang-kadang dia boleh tanya yang manakah menunjukkan fenomena hukum Newton ketiga. Okay, siapa ingat yang ni adalah hukum Newton ketiga? Angkat tangan. Okay, ni topik form 4 sebab tu kita sambil bincang ni kita buat revision sekali tengok Google tak ingat. Okay, ni hukum Newton yang ketiga. Okay, so air terpancut keluar dengan kelajuan tinggi menghasilkan momentum yang tinggi ke depan. Ke depan ke belakang? Sepatutnya ke belakang ni. Okay, inersia salah. Tekanan pun salah. Okay, so jawapan dia A. Dia momentum. Daya impuls pun salah. Bukan impuls. Okay, nombor 12. Okay, roket air. Apa prinsip dia? Syami dengan Hadi. Kamu main roket air kan? Apa prinsip yang terlibat? Saya jawab D. Okay, betul keabadian momentum iaitu kes letupan juga. Okay, kenapa kes letupan? Sebab bila roket ni dilancarkan, dia keluarkan air kat sini kan? Okay? Ya. Air terpancut kat bawah. Ke bawah. Bila air terpancut ke bawah, dia akan menghasilkan satu daya ke atas. Okay, sebab tu dia masuk dalam kes letupan, action reaction Bila kita ada satu daya ke bawah, kita akan ada satu daya tolakan ke atas. Okay? Sebab tu, untuk roket tu pergi jauh kan, tapi sebenarnya tak boleh letak air banyak kan. Sebab dia nak pressure juga kat sini. Okay? Tapi kalau gambar ni, ingat gambar ni ataupun gambar roket air, ini semua adalah momentum kes letupan ataupun hukum Newton yang ketiga. Okay, tolong ingat dia selalunya soalan paper 1 dia akan tanya yang basic-basic je. Okay, tentang konsep. Dia nak kamu faham konsep. Okay. Seterusnya 13. Okay, ni bab 1 ni pasal hubungan graf kan. Okay, graf di mana A pecutan dan M ialah jisim. Antara pernyataan berikut yang manakah betul? Okay, siapa betul soalan ni? Okay, ramai yang betul. Okay, tapi cara dia macam ni tau. Kalau kamu nak tahu hubungan dia, okay, kalau kamu ambil ni. Mana cikgu? Okay, kalau kamu ambil ni, A lawan 1/M kan? Jadi maksudnya, A sama dengan 1/M. Okay. Ingat cikgu punya konsep. A dengan 1 sama level kan? Tapi kalau ambil kali lain. A dengan M sama level tak? Tak. Tak sama level kan? Okay. So ingat, kalau A dengan M dia akan jadi songsang. Tapi kalau A dengan 1/M barulah berkadar terus. Okay, dia tak ada A sama dengan 1. Dia ambil yang ni. A 1/M keseluruhan. Okay, so kita ambil. Semakin besar jisim, semakin besar pecutan. Betul ke salah?
dengan M sahaja. Songsang. So salah. Semakin besar jisim, semakin kecil pecutan. A dengan M, songsang. Betul. Semakin kecil jisim, semakin kecil pecutan. Salah. Ni berganda terus lah maksudnya kan. Okay. Semakin kecil jisim, semakin besar pecutan. Betul. Okay. Dia bagi, dia kona-kona je kat situ. Okay. So 2 dan 4. Tapi kamu ingatlah kalau nak hubungan ni, kamu ingat ni je. Kalau dia satu level sama, terus. Kalau dia level dia tak sama, maksudnya songsang. Okay, sebab dia takkan bagi kamu benda senang. Dia takkan lawan M terus. Okay. Dia buat lawan 1/M. Untuk kamu fikir sikit. Sebab tu construct dia pun menganalisis. Okay, 14. Okay, ni tajuk F sama dengan MA ni pasal daya. Okay. Satu daya bertindak selama 5 saat ke atas satu objek berjisim 3 kg yang pada asalnya pegun dan menyebabkan objek itu mencapai hal laju 20 ms-1. Hitungkan daya yang bertindak ke atas objek itu. Okey, sebenarnya kan nak jawab soalan pengiraan, step yang pertama kita keluarkan dulu. Keluarkan apa? Keluarkan poin yang dia bagi. Okey, dia bagi apa? S sama dengan 5. Kemudian mass sama dengan 3. Okey, kemudian dia kata asalnya pegun. Kalau asalnya pegun, maksudnya dia tak bergerak lah kan. Okey, so U sama dengan 0 mencapai hal laju akhir. V sama dengan 20. Hitungkan daya yang bertindak ke atas objek tersebut. Dia nak F. Okey. So macam mana nak jawab ni? F sama dengan MV tolak MU per dengan T. Okey. Betul. Kau dapat 12 ha? Dapat. Okey, so bila dah keluarkan point, kita tengok semua benda ni, kita tengok apa hubungan dia. Okey. Hubungan dia kan mula-mula F sama dengan MA kan, betul tak? Okey, ingat tak? Pecutan apa maksud pecutan? Pecutan M V tolak U per T. Betul tak? Kan? Itu rumus untuk A kan? Okey, so masukkan je lah. Mass sama dengan berapa? 3 V tolak U. 20 tolak 0 per 5. Okey. So dapat 20 bagi 5, 4. 3 kali 4 dapat 12. Okey. Siapa betul ni? Pengiraan. Okey, kalaulah kamu blur kan, apa dia nak jawab macam mana Okey, tolong belek kamu punya senarai rumus. Okey, tengok senarai rumus kamu. Kadang-kadang kat situ kamu boleh dapat idea tau nak buat apa. Okey, ataupun kamu kata, ni soalan nombor 10. Nombor 10 ni bab 2. Okey, cari rumus bab 2. Macam tu lah. Okey, kamu jangan nonong je nak jawab kan. Okey, kita kena berfikir juga. Okey, next. 15. Okey, ni konsep juga. Okey, tengok dalam banyak-banyak soalan pengiraan 1-2 je kan. Sebenarnya dia nak kamu faham konsep. Soalan lebih kepada konsep. Okey, 15 menunjukkan seorang atlet membengkokkan kaki ketika mendarat dalam acara lompat jauh. Kenapa dia membengkokkan kaki? Okey, ni tajuk apa? Okey, tajuk apa ni? Impuls dan daya impuls. Daya impuls kan? Impuls dan daya impuls. Okey, dia bengkokkan kaki sebenarnya. Okey, mengurangkan impuls ke? Kan? Impuls bukan impuls, dia kena daya impuls baru betul. Okey, menambah masa ketika di udara, betul, sebab bila kita time bertambah, force berkurang. Okey, untuk mendapatkan jarak yang paling maksimum tak? Okey, nak dapatkan jarak paling maksimum dia kena
ambil lajak masa lari tu. Yang tu yang menentukan dia jauh ke tak. Ni dia nak mendarat dah. Dia nak mendarat kena bengkok kaki. Okay, untuk mengurangkan kecederaan. Ada tak orang yang mendarat lompat jauh ni dia bagi lurus kaki dia? Tak ada kan? Tak ada. Okay. Kalau kamu tengok lompat kijang kan dia kena dia lompat dah, lepas tu kena satu kaki dulu baru lompat lagi sekali kan. Yang tu mungkin kamu akan nampak dia macam lurus kaki dia, tapi boleh menyebabkan kecederaan lah. Okey, tapi semasa nak mendarat ni semua orang akan bengkokkan kaki. Okey. So ni tajuk impas Okey, kemudian 16. Okey. Menunjukkan aksi ikut lajak dalam lempar cakra. Apakah tujuan utama aksi ikut lajak? Ni baru betul ni, meningkatkan impuls. Okey. Kalau meningkatkan daya impuls, dia akan jadi perlahan. Mengurangkan rintangan udara salah, mengurangkan kecederaan pun salah. Tak. Dia nak bagi ikut lajak ni sebenarnya supaya cakra tu bergerak lebih jauh. Okey. Dia buat macam tu kan. So sebenarnya dia nak meningkatkan impuls dia. Okay, impuls adalah F kali T sama dengan MV tolak MU. Okay, T dia kena tinggi lah supaya impuls dia baru tinggi. Tapi kalau daya impuls dia berkadar songsang. Okay, dia macam ni tau. Kalau impuls, rumus dia adalah FT ataupun MV tolak MU. Tapi kalau daya impuls, ni dia nak F sahaja, kita kena letak T turun bawah. MV tolak MU per T. Okay, so kena ingat rumus ni apa beza impuls dengan daya impuls. Okay, ni yang cikgu tulis-tulis ni kamu salin lah kat dalam kertas kamu tu kan. Supaya kamu boleh buat ulang kaji balik. Okay, so kalau kamu tengok kan, soalan ni memang dia ikut turutan kan. Kalau kamu tengok buku teks, kalau ikut tajuk inersia, lepas inersia baru momentum, lepas momentum baru impulse. Tengok, betul tak? Okay, soalan kamu nanti pun sebenarnya sama je. Dia akan ikut turutan dalam buku. Dia bukannya shuffle, dia tak shuffle Jadi kat situ kamu boleh dapat hint lah yang ni tajuk impulse. Jadi kamu kena ingat yang pasal impulse je lah. Janganlah kaitkan dengan topik lain. Okay, ataupun kamu boleh rujuk kamu punya senarai rumus. Senarai rumus kamu pun dia akan bagi ikut turutan, ikut subjek. Ikut ni topik, ikut turutan. Okay, so cikgu bagi rest dulu kat kamu. Okay, siapa yang belum buat bab 3, tolong siapkan. Nanti pukul 10 kita online balik, boleh tak? Boleh. Okay, ingat pukul 10 masuk balik. Reza. Okay, bab 3 kegravitian. Okay, kamu buat sampai habis. Okay, sekejap lagi kita bincang balik. Okay, pukul 10 cikgu akan on balik kamu masuk semula. Okay, jumpa pukul 10 nanti. Okay, boleh keluar dulu. Okay. Memang kena left dulu ke cikgu? Ya, macam mana? Memang kena left dulu Apa ke dia? cikgu? Kalau nak tinggal kat sini je boleh tak boleh? Boleh je, tapi kamu nanti datang kamu left dulu. No je, saya guna wifi rumah. Oh, okay. Reza boleh left dulu Apa dia?
Gugen, cikgu akan tutup dulu, kamu kena live juga. Okay. Okay, go. Okay.